Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama insya-Allah pada pagi ini di muka surat insya-Allah 156. Kepada sahabat-sahabat yang terus bersama-sama dengan kita pada pagi ini, saya ucapkan terima kasih kerana masih terus-menerus insya-Allah untuk sama-sama kita mentadabbur setiap daripada muka surat Al-Quran. Insya-Allah hari ini kita akan sambung insya-Allah, iaitu surah Al-A'raf ayat 44 sehingga ayat 51. Insya-Allah ayat 44 sehingga ayat 51 muka surat 156 insya-Allah surah Al-A'raf. Insya-Allah hari ini kita akan tengok kita akan mula baca insya-Allah, iaitu perkataan Al-A'raf ni akan terdapat di dalam muka surah ini insya-Allah. Sebagaimana surah ini dinamakan sebagai surah Al-A'raf, maka nama perkataan Al-A'raf ada di dalam muka surah ini insya-Allah. Kita akan baca kesimpulan secara keseluruhannya. Muka surat ini akan menceritakan tentang apa yang berlaku di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat nanti. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan siap-siap supaya orang-orang yang beriman nampak, orang yang tak beriman pun tahu kan apa yang akan berlaku kepada mereka nanti di hari akhirat. Jadi itulah perbincangan, penceritaan, cakap-cakap, dialog yang berlaku tu akan ada semua diceritakan di dalam muka surat ini. Jadi insya-Allah kita sama-sama untuk melihat apakah yang ada di dalam muka surat 156 pada pagi ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم minta maaf insyaAllah saya sambung insyaAllah فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. Suraqallahul Azim. Kita baca pada hari ini insya-Allah yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, iaitu wanada. Wanada ni maknanya ialah menyeru, maknanya memanggil maknanya. Tapi panggilan di sini ialah panggilan siapa yang melakukan panggilan ini, iaitu cerita sekarang ialah berlaku di hari akhirat ni, iaitu ketika berada di syurga, ketika berada di neraka. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan orang-orang ashabul jannah. Dalam ayat ini tu ashabul jannah, iaitu orang-orang yang berada di syurga. Kita sebut sebelum daripada ni kan, iaitu kenapa digunakan perkataan ashabu. Kalau ikutnya ashabu ni maknanya tuan, maknanya asal dalam bahasa tuan, maknanya tuan apa? Tuan syurga. Jadi adakah orang-orang yang menghuni syurga itu memiliki syurga tu? Sebenarnya bukan mereka memiliki syurga, tetapi ashab di sini ialah dengan makna sahibat, iaitu bila seseorang itu selalu beriringan dengan sesuatu benda. Sebagaimana kawan kan, kawan kita kata dalam bahasa Melayu sahabat. Sahabat tu kenapa? Bukan dia memiliki itu, tetapi maknanya dia tu adalah ashab, artinya ialah kawan-kawannya kerana dia selalu bersama dengan orang tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan orang-orang yang berada di syurga ini dinamakan sebagai ashabul jannah. Jadi sekarang ni apa yang berlaku ialah ashabul jannah ini, mereka ini akan memanggil pada masa itu. Memanggil siapa? Memanggil ashaban nar. Sebab itulah daripada atas kita tengok sini ashaba sini. Yang ni ashabu, dia yang memanggil. Memanggil siapa? Memanggil ashaban nar, iaitu orang-orang penghuni neraka. Jadi dikatakan maknanya kita tak tahu bagaimana sebab bagaimana bentuk yang akan berlaku dan sebagainya. Tetapi yang penting di sini ialah saling menampaki kan. Maknanya orang ni nampak orang ni nampak ni. Sebab kalau tak macam mana nak panggil kan. Itu satu benda yang kita boleh fahamlah secara indirectnya. Jadi kemudian apa yang dipanggilnya? Apa yang ditanyanya? Apa yang diserunya? Allah Subhanahu Wa Taala sebut an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Dia berkata, orang-orang ahli syurga ni akan berkata kepada ahli neraka, kami ditanya an qad wajadna, minta maaf, dia beritahu kami ni wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, kami telah dapati bahawa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami, iaitu apa? Pahalanya dengan nikmatnya, semua tu kami dah nampak depan mata kami dah dapat sekarang ni. Jadi soalan dia tanya itu apa? Mereka tanya kepada ahli neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, adakah kamu semua ni dapati bahawa apa yang dijanjikan, iaitu azab yang dijanjikan oleh Tuhan dulu, sekarang ni ada haqqan berlaku?
Qalu na'am. Lalu jawablah orang-orang tu na'am, dia kata. Na'am makna betul, dia kata. Gitu. Qalu na'am. Mereka berkata yes. Ni yes kita kata ni. Orang neraka kata betul, sekarang betul. Kami dah dapat azab tu. Jadi fa'azzana mu'azzinun. Jadi pada masa tu fa'azzana mu'azzinun. Mu'azzin ni maknanya ialah munadin. Maknanya orang yang memanggil, orang berteriak, orang yang menyeru. Fa'azzana mu'azzinun, maka menyerulah oleh orang yang menyeru, yang penyeru. Jadi siapa kasih penyeru di sini? Iaitu kata ialah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat berada di tengah-tengah tu, kemudian berkata kepada mereka kan. Asma'ahum maknanya menyeru dengan suara yang tinggi, yang mereka tu semua dengar. Bainahum, di antara mereka, al-la'natullahi 'alaz zalimin. Al-la'natullahi 'alaz zalimin, iaitu laknat Allah, iaitu jauhnya. Laknat ni ialah jauh daripada rahmat maksudnya. Tak dapat rahmat maksudnya. Jadi laknat Allah 'alaz zalimin, ke atas orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim sini? Iaitu orang kafir. Mereka kafir atas dunia. Jadi mereka ni adalah zalim. Jadi mereka zalim. So mereka pada hari akhirat ni mereka tak akan dapat apa? Tak akan dapat tak akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mereka dapat apa? Yang mereka dapat ialah laknat. Jadi sekarang ni kita perkara nombor 1 yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat 44 ini, bagaimana dialog berlaku. Tanya menanya kan. Bagaimana bentuk sebagaimana kita sebut tadi kan. Wallahu a'lam. Kita tak boleh ceritalah kan macam mana kan. Jadi terima kasih kepada yang memberi feedback suara dan juga video. Jadi itu perkara yang pertama lah kan, iaitu bercakap-cakap di antara mereka tu, bertanya apa soalan dia, betul tak yang Allah Ta'ala janji dulu, betul tak. Jadi sekarang mereka mengakui betul. Takkan tak mengakui betul tak betul kan. Dan ada satu hadis yang menceritakan tentang perkara ni, iaitu ketika selepas daripada peperangan Badar. Jadi ramai di kalangan ketua-ketua Quraisy ini yang telah mati dalam peperangan Badar ni. Lalu apa yang berlaku? Iaitu mayat-mayat mereka ini dicampakkan ke dalam satu perigi di Badar. Satu perigi, dikatakan perigi buta. Perigi buta maknanya perigi yang tak ada air, lubang yang tak ada air. Jadi campak dalam tu. Kemudian Nabi SAW berdiri di situ. Kemudian Nabi tanyalah kan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Nabi tanya. Jadi mereka tak bercakap. Tetapi nak kata sini, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila Nabi SAW ni bercakap begitu kepada mayat-mayat tu, kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah dengan lemah lembutnya lah kan, ya Rasulullah, macam mana mereka boleh dengar ya Rasulullah? Bukankah mereka tu dah mati ya Rasulullah? Lalu apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Nabi kata, mereka lebih mendengar daripada kamu. Asma'. Jadi asma' ni maknanya ialah lebih mendengar daripada kamu. Maknanya kamu tak dengar, tapi mereka ni dapat dengar apa yang aku tanya ni. Jadi Nabi menggunakan ayat iaitu satu part daripada ayat ni. Nabi tanya, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kamu sekarang ni dapat dengar ke? Dapat tahu betul tak apa yang aku cakap? Macam itulah lebih kurang. Ayat 45 sekarang. Kita beralih kepada ayat 45. Allazina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Apa dia perangai, apa dia kesalahan, apa dia yang dibuat oleh orang kafir? Kenapa mereka ni Allah Subhanahu Taala namakan sebagai zalim? Ialah kerana ni ayat 45 Allah Taala kata allazina yasuddun. Ada 3 kesalahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 45 ni saja. Iaitu apa? Kesalahan mereka, sehingga mereka ni layak sebagai zalim, dan melayakkan mereka ni mendapat neraka di hari akhirat nanti. Iaitu yang pertama, yasudduna an sabilillah. Mereka ni menghalang manusia daripada jalan Allah. Orang nak beriman, orang nak kepada kebenaran, mereka halang. Mereka halang macam-macam cara lah. Tak beri dengar ke, menghalang dengan kekuatan ke, kalau mereka ada kekuatan kalau mereka ada kekuasaan, sebagaimana yang berlaku dulu kan. Sebagaimana orang Rom, sebagaimana orang Farsi, mereka tak benarkan Islam tu datang ke negara mereka. Apabila pendakwah-pendakwah datang, mereka tak benarkan. Sebab itulah berlakunya peperangan ke negeri Mesir, ke negeri mana, maka berlakulah peperangan. Berlakulah yang dikatakan sebagai pembukaan. Kita namakan bukan penjajahan, apa yang dibuat oleh orang Islam tu, tapi adalah pembukaan. Kerana mereka telah ditutup, rakyat tu telah ditutup, orang ramai telah ditutup. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang ni penguasa-penguasa di tempat masing-masing tu. Jadi oleh kerana itulah perlu dihapuskan penguasa-penguasa ni.
Perlu malah berlakulah peperangan. Mereka tak benar kan. Kita nak sampaikan agama yang benar. Kita nak lepaskan manusia tu daripada kekuasaan mereka tu supaya mereka ni dengar bahawa sebab apa manusia tu bukannya adalah milik mereka, bukan milik kerajaan-kerajaan tu. Manusia tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya mereka dibenarkan untuk mendengar daripada Allah. Jadi mereka telah menghalang. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala kata allazina yasudduna. Mereka tu menghalang daripada jalan Allah. Itu nombor satu. Yang keduanya wa yabghunaha iwaja. Ulama-ulama kata yabghunaha iwaja ni ertinya ialah mereka mencari kebengkokan tak betul, iaitu apa? Selalu menuduh dengan cara tak betul. Mereka kata inilah kata ni, menuduh terhadap Islam, mengatakan terhadap Islam, menyebabkan orang pandang Islam tu cara tak betul. Orang pandang Islam tu salah. Mereka membuat macam-macam gambaran terhadap Islam ni dengan menakut-nakutkan manusia. Itu yabghunaha iwaja. Kalau ikutnya lebih kuranglah, tetapi salah satu cara daripada cara yasuddu tu, menghalang manusia daripada jalan Allah, kemudian mempamerkan, memberi bentuk gambaran Islam tu secara supaya menakutkan orang, macam seolah-olahnya bengkok, wahum bil akhirati kafirun, dan mereka sendiri tu kafir dengan Tuhan mereka. Tuhan mereka tu minta maaf, kafir dengan akhirat. Maknanya akhirat tu pembalasan, ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada hisab, ada neraka dan sebagainya. Mereka tak terima benda tu. Tak. Jadi wahum bil akhirat. Jadi ada 3 kesalahan di sini, maka layaklah mereka ini az-zalim, dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai az-zalim. Sebagai peringatan untuk kita semua kan, perkara-perkara ini. Kemudian pada ketika itu maka wa bainahuma hijab, maka di antara mereka berdua itu ada hijab. Hijab ni maknanya halangan, maknanya penghalang di antara keduanya. Wa bainahuma hijab iaitu dikatakan oleh ahli tafsir sebagai hajiz ataupun sur, ada pagar. Pagar bentuk macam mana kita jangan cuba nilah kan, sebab tak ada kan, tak disebutkan. Jadi Allah Taala kata wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Jadi di sini ni apa maksud wa 'alal a'raf ni, di atas a'raf ni. Jadi ada pelbagai pandangan ulama tafsir memberi penafsiran terhadap wa 'alal a'raf ni, di atas a'raf. Ada yang kata a'raf itu ialah pagar itu, ada yang kata orang tu jadi wa 'alal a'raf ni iaitu kelompok itu rijal. Jadi ini pelbagai pendapat, tapi kesimpulannya ialah bahawa pada ketika itu ada rijal, iaitu orang-orang, kalau ikut terjemahannya lelaki tapi bukan maksudnya lelaki sajalah, ada lelaki lagi perempuan kan. Ya'rifuna kullan bisimahum, setiap daripada mereka, kullan siapa? Ahli syurga dan juga ahli neraka. Kita kata kullan di sini kullan ayat 40 sekarang ni. Minta maaf. Okey, minta maaf jadi ya'rifuna kullan di sini ni, kullan ujung sana tu kan. Ini kullan ni maknanya apa? Kullan tu maknanya setiap, maknanya setiap tu siapa? Iaitu ahli syurga dan juga ahli neraka. Jadi di atas a'raf ini ada lelaki-lelaki, ada orang-orang maknanya, yang mana ya'rifuna, mereka tu mengenali kullan bisimahum, dengan tanda-tanda mereka, iaitu apa? Mengenali ahli syurga dan juga ahli neraka. Pada masa itu ahli syurga dikenali, ada tanda dia. Tanda ahli syurga ialah wajah mereka ni putih, berseri. Kemudian ahli neraka ni bentuknya macam mana? Iaitu mereka ni mukanya redup, mukanya hitam, itu semua adalah bentuk-bentuk lah kan, yang dikenali dengan cara ini adalah ahli syurga, ini adalah ahli neraka. Jadi Allah SWT kata ya'rifuna, mereka mengenali kullan bisimahum, dengan tanda-tanda dengan tanda-tanda bisimahum. Kemudian kemudian Allah Taala kata situ lagi wana dau ashabal jannah, wana dau ashabal jannah, lalu nadau ashaba, bukan ashabu, sebab itulah maksud sini lah mereka pun menyeru memanggil ashabal jannah, penghuni syurga iaitu apa yang kata mereka? An salamun alaikum, iaitu mereka memanggil. Siapa yang memanggil? Orang tengah-tengah tadi tu, yang kita kata duduk atas pagar tadi ke, duduk tengah-tengah tadi, ashabul a'raf tadi pun, mereka pun memanggil seolah-olah macam memberi salam kita katakan salamun alaikum. Ini adalah bentuk maknanya bentuk salam yang Allah SWT ceritakan apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang berada di atas a'raf ni. Mereka berkata kepada orang ahli syurga tu, mereka kata salamun alaikum macam tu Jadi mereka mengucapkan maknanya selamat ke atas kamu, selamatnya kamu selamat. Tapi yang sebelah sana ni mereka tak pandang, iaitu ahli neraka, mereka tak pandang. Lam yadkhuluha, mereka, Allah Ta'ala kata lam yadkhuluha wa hum yatma'un, mereka tak masuk lagi, belum masuk lagi, mereka tak dapat masuk lagi. Ahli syurga dapat masuk dah, tapi mereka tak dapat masuk syurga lagi. Lam yadkhuluha, mereka tak dapat masuk lagi.
wahum yatma'un, dalam keadaan mereka tu nak sangat masuk syurga. Jadi maknanya sini kita boleh gambarkan bahawa ada ahli neraka dah masuk neraka, ahli syurga dah masuk syurga, tapi tengah-tengah sekarang ni ada satu golongan nama dia A'raf, yang mana mereka pandang kepada ahli syurga tu, mereka kata salamun alaikum, salamun alaikum. Mereka nak masuk sana, tapi mereka belum dapat masuk sana. Mereka nak sangat. Yatma'un ni tama'a ni kita kata dalam bahasa Arab ni maknanya iaitu tamak lah kan, dalam bahasa Melayunya tamak ni ialah kehendak satu benda tu yang sangat-sangat nak kan. Berkeinginan sangat nak masuk syurga tu, tapi mereka tak dibenarkan masuk syurga. Sebab apa? Ulama kata kerana timbangan mereka ni, hisab mereka ni sama banyak, di antara baik dan juga buruk. Jadi oleh kerana itulah mereka seolah-olah macam tergantung di tengah-tengah tu. Kemudian kita baca ayat 47 wa iza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Kemudian surifat ni maknanya ialah ni kan, makna sini wa iza surifat, dan bila surifat ni dialih. Macam ni kalau kita pandang sini kan, tiba-tiba dipandang, ditarik gitu, ditarik macam tu supaya tengok. Surifat dipalingkan, maknanya bukan dengan kehendak mereka. Setengah ulama kata maksud tafsiran kepada surifat ni iaitu dipalingkan, dibawa palingkan supaya memandang kepada ahli neraka. Surifat absar, lalu dipalingkan absaruhum, mata-mata mereka tu, pandangan mereka, tilqa tu maknanya ke arah mana. Tapi ke arah ni kan bukan tengok, bukan tilqa ni bukan maksud tengok dengan ekor mata kan, tengok bukan tengok macam tu, bukan. Tilqa ni tengok betul-betul, tengok nampak betul-betul. Tilqa. Jadi Allah SWT kata apabila dipalingkan pandangan mereka, tilqa menghadap betul-betul, melihat ashabin nar, ahli neraka, qalu, mereka pun berkata. Sebab apa? Berkata dalam keadaan takut bila melihat kan. Asalnya mereka tak nak tengok, mereka tak berani nak tengok kan. Setengah ulama kata kan, ulama tafsir kata, sebab apa tak berani nak tengok? Sebab teruk sangat apa yang terkena kepada ahli neraka tu. Tapi Allah SWT bawa juga mata mereka untuk melihat juga depan-depan, melihat dengan terang apa yang dikenakan ke atas penghuni neraka. Jadi Allah SWT kata, kemudian apa? Mereka pun berkata, pada ketika itu ashabul a'raf ni pun berkata, mereka berkata qalu, mereka berkata Rabbana la taj'alna, ya Allah jangan jadikan kami ini ma'al qaumiz zalimin, bersama dengan orang-orang zalim. Siapa? Tu orang dalam neraka. Ya Allah, janganlah jadi kami macam itulah mereka pun berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, janganlah jadi kami tu seperti mana jadi kepada orang-orang yang zalim yang dimasukkan oleh engkau ke dalam neraka. Seterusnya, lalu ayat 47 ayat 48 Allah SWT kata pula tu, apa dia berlaku lagi? Ini dialog lagi, kita tengokkan bahawa dialog ni kan Allah Ta'ala nak beri gambaran kepada kita bahawa itulah yang akan berlaku nantinya di hari akhirat nanti kan. Supaya kita nampak, supaya kita ni sedar sikit kan, supaya kita ni jangan nanti menjadi seperti mana orang-orang yang zalim, orang yang kafir, orang yang engkar, orang yang melakukan apa-apa yang mereka lakukan di sini kan. Jadi Allah SWT sebut lagi, wanada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum. Lalu memanggillah pada masa itu kan. Memanggillah siapa yang memanggil? Ashabu al-a'raf. Jadi sini Allah Ta'ala katakan wanada ashabul a'raf. Ashabul a'raf ni pun memanggil. Memanggil siapa? Memanggil rijalan, lelaki-lelaki, maknanya orang-orang lah kan, ya'rifunahum, yang mereka kenali. Sebab atas dunia ni mereka kenal, orang ni, orang ni. Contoh kan, yang tu kan. Jadi dia ni masuk neraka. Jadi mereka pun takut dah dalam keadaan macam tu. Pada masa tu kan, mereka pun panggil ya'rifunahum bisimahum, yang mereka kenal. Mereka kenal dengan tanda-tanda. Jadi setengah ulama kata, ialah kerana tanda tu mereka dah memang confirm nak neraka dah kan. Jadi ya Allah, kau ni masuk neraka, kau ni masuk neraka, kau ni masuk neraka, macam tu lah kan. Qalu ma aghna ankum jama'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Lalu mereka pun berkata, siapa berkata? Qalu di sini ialah apa ni? Ahli A'raf tadi, orang A'raf tadi. A'raf yang duduk di tengah tadi. Sebab mereka kenal kan, mereka kenal. Kau. Jadi qalu ma aghna ankum. Ini soalan kan. Ma aghna ankum jama'ukum. Tidak dapat memperkaya. Ini dalam terjemahan asal maksudnya. Maknanya aghna itu memperkayakan, mengelakkan angkum daripada kamu oleh jama'ukum. Jama'ukum ni himpunan kamu. Himpunan apa?
Maksud ayat ni ialah, maksud ayat ni ialah orang-orang A'raf tu berkata kepada orang-orang yang masuk neraka tu, bukankah kamu, macam ni lah kan makna dia kan, bukankah kamu dulu jam'ukum, yang kamu himpunkan, apa yang kamu himpunkan, iaitu atas dunia dulu kamu himpunkan harta, kamu himpunkan pengikut, kamu macam-macam kamu himpunkan. Jadi kamu ni ramai kan. Jadi Allah riwayatkan, Allah ceritakan apa yang dikatakan ni. Kan dulu kamu banyak harta, kan dulu kamu ni banyak pengikut, kamu banyak orang, kamu banyak ni lah penyokong dan sebagainya. Ini semua tak boleh nak tolak daripada neraka ni ke? Macam tu maknanya kan. Jadi Allah SWT ceritakan balik, nak ceritakan bahawa apa yang berlaku atas dunia ni pada hari ini sekarang kan. Orang kan rasa bangga kan. Dia rasa macam apa ni, harta dia, macam pengikut dia. Tak kira lah anak ke tak anak. Kalau dulu anak-anak lah kan. Tapi sekarang ni bukan anak dah kan. Yang menjadi pengikut-pengikutnya, penyokong-penyokong ni kan. Itu dia yang jam'ukum. Itu makna himpunan kamu. Itu maksud himpunan tu. Iaitu sama ada harta ataupun pengikut-pengikut. Jadi mereka bertanya, ahli Araf pun bertanya, dulu kan kamu ni banyak harta, kamu banyak ni, kamu ni banyak. Bukan seperti orang-orang yang du'afa, kata dalam tafsir, iaitu orang-orang miskin. Sebagaimana kalau zaman Nabi Muhammad SAW, orang kaya-kaya ni kan di Mekah ni kan, mereka ni tak suka kan, mereka tengok semua tu orang-orang bawah-bawah kan, orang-orang yang macam, ya Allah, orang biasa kan tak, orang-orang miskin. Kamu kan dulu kaya, tak boleh tolak ni apa ni azab ni. Wa ma kuntum tastakbirun, dan juga apa yang kamu takabburkan dulu. Dulu kan kamu takabur, wa ma kuntum tastakbirun, kamu dulu sombong dengan orang-orang yang miskin tu. Sekarang ni kenapa tak boleh ni apa ni perkara-perkara semua. Jadi Allah SWT pun menceritakan, terus bercerita lagi apa dia, aha ula'il lazina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah, adakah mereka, iaitu mereka siapa, aha ula' itu, adakah mereka, iaitu mereka-mereka yang miskin tu, allazina aqsamtum, yang dulunya kamu tu bersumpah, la yanaluhumullahu birahmah, tak mendapat rahmat. Maknanya gini kan, di dunia dulu, semasa di atas dunia, orang-orang yang kaya-kaya ni kan, orang-orang yang banyak harta ni, orang yang banyak pengikut ni, mereka kata kepada orang yang lemah ni, mereka kata apa? Mereka kata, mereka bersumpah tu makna cakap sungguh-sungguh kan, iaitu apa? La yanaluhumullahu birahmah, mereka ni tak dapat rahmat ni, mereka tak dapat rahmat, maknanya tak dapat kemuliaan, tak dapat kekayaan. Sebab apa? Sebab tak kaya. Sebab apa? Tak ada pengikut. Sebab apa? Hina, dina dan sebagainya kan. Jadi mereka kata, mereka ni tak dapat rahmat ni. Tengok kan, maknanya atas dunia ni manusia ni kan menilai rahmat tu dengan apa? Iaitu dengan kekayaan, dengan jama'u. Jadi pada ketika itulah maka orang-orang Araf ni pun bercakap lagi, berkata lagi, kamu kan, gitu kan. Jadi kemudian seterusnya di situ kan, Allah SWT ceritakan apa ni, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Jadi pada ketika itu kan, udkhulul jannata, tengok tiba-tiba di sini kan, udkhulul jannata, bagaimana pula sini kan, ini cerita atas dunia sebenarnya, bukan cerita atas, maksudnya ceritanya lah semasa di atas dunia. Dikatakan orang A'raf ni berkata kepada mereka, dulu kamu bersumpah bahawa mereka ni tak dapat rahmat, tapi sekarang ni tengok, udkhulul jannah, iaitu dikatakan kepada orang-orang yang miskin tadi ni, orang miskin ni, orang yang kata dihina atas dunia ni, hina dan sebagainya, tengok kan, dikatakan kepada mereka, masuklah syurga. Iaitu kepada siapa? Kepada orang yang beriman tadi, orang beriman yang miskin tadi. Kamu kaya, harta banyak, tapi semua tak dapat mengelak pun daripada neraka pun. Kamu sombong sangat kan, kamu sumpah sangat berkatakan bahawa mereka ni, tengok sekarang ni, udkhulul jannah, dikatakan kepada orang miskin itu, orang-orang yang hina, yang dikatakan hina itu, udkhulul jannah la khaufun alaikum. Tengok kan, mereka mendapat apa? Tak takut. Dan juga mereka itu wala antum tahzanun, dan mereka tu tidak sedih. Maknanya dalam syurga tu mereka tak sedih, barulah mereka, sebab apa kan, tak ada kecewa-cewa dah kan. Sebab apa? Mereka rasa bahawa Masya Allah, Allah Ta'ala telah beri nikmat yang sangat besar kepada mereka, hasil daripada apa yang mereka usahakan atas dunia. Kalaulah mungkin atas dunia ni kadang-kadang datang juga lintasan kan, lintasan kita kata kan, ya aku ni, mungkin lintasan kan, kadang-kadang manusia kan, dia terbayang juga kan, orang ni hebat, dia ni hebat, dia dapat rahmat. Tapi pada ketika itu, sekarang ni mereka tak ada sedih lagi lah. Mereka yakin kan, dulu yakin juga kan, tapi sekarang ni nampak betul-betul hakul yakin. Seterusnya insya-Allah kan, ayat 40, kita tengok kan, ayat 50 insya-Allah. Wanada ashabul jannah wanada ashabun nar ashabal jannah. Pada ketika itu kan, jadi pada ketika itu lalu berkatalah, sekarang ni Allah SWT cerita pula, apa ni, Allah Ta'ala bercerita tentang apa ni,
kata-kata dialog di antara orang ashabul nar dengan ashabul jannah. Nasib yang tadi tu macam mana? Nasib apa kita katakan? Nasib apa ni? Kita kata orang-orang ashabul a'raf tadi tu. Kita tengok sebenarnya kan, kalau tengoknya pada masa ni, kita tengok ayat 46, kita balik semula belakang sikit, ayat 46, iaitu wahum yatma'un, mereka ni belum masuk lagi pada masa tu. Wahum yatma'un, mereka nak masuk pada masa tu kan, tapi mereka tak dapat masuk lagi. Mereka teringin sangat nak masuk sebab mereka nampak, sebab mereka tempat tu, dia katakan tempat tu adalah mereka ni berada di tempat tinggi kan, pagar tu dikatakan tinggi, lalu mereka boleh tengok sana, boleh tengok sini. Jadi mereka nak masuk tapi tak boleh masuk. Tetapi pada masa itulah dia kata dalam satu hadis, dia ceritakan bainama hum kadzalik, saya baca sikit hadis tu, dia kata iz tala alaihim rabbuk, pada ketika itu, ketika macam itulah maka Allah Ta'ala pun muncul dan Allah Ta'ala pun berkata, faqala, Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala berkata kepada mereka, kumu, bangunlah kamu, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam syurga. Jadi mereka sangat-sangat gembira kan. Jadi daripada hadis ni kan, dia kata yang disebutkan bahawa Allah Ta'ala telah mengampunkan mereka, dan mereka sekarang ni boleh masuk syurga. Alhamdulillah kan. Sekarang kita tengok ayat 450 insyaAllah, ayat 50. Kemudian ayat yang terakhir, ayat sebelum terakhir ni, iaitu cerita yang terakhir ni, iaitu apa? Allah SWT sebut, wanada ashabun nar, orang-orang ahli neraka ni menyeru kepada ashabal jannah. Jadi mereka ni boleh tengok melengok kan, dan mereka boleh tengok kan apa yang orang sana dapat, orang sini dapat, mereka dapat apa. Orang ahli neraka dikenakan azab dan sebagainya, orang sana dapat nikmat dan sebagainya kan, orang ahli syurga. Jadi apa kata mereka? Mereka kata afidu alaina. Afidu ni maknanya campakkan sikit, maknanya kan, limpahkan sikit, minal ma, daripada air, au mimma razaqakumullah, ataupun apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Iaitu Allah Ta'ala dah beri, mereka tengok kan, dah nampak air, mereka ni dalam keadaan dahsyat kan, dalam keadaan dahaga dan sebagainya. Jadi mereka pun minta pada masa tu, minta ihsan lah, kata konon-konon kan kalau atas dunia kan, ihsan tu, berilah kami sikit air tu, walaupun air tu kamu tak minal ma', ataupun apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, makanan ke apa benda, mimma razaqakumullah, apa yang Allah Ta'ala beri rezeki kepada kamu semua. Dia kata dalam tafsir Jalalain, dia kata minat ta'am, daripada makanan-makanan. Lalu apa kata orang-orang dalam syurga? Orang dalam syurga kata, qalu innallaha harramahuma, Allah Ta'ala haramkan, harramahuma ni maknanya mengharamkan, iaitu tidak memberi izin kepada kamu semua, alal kafirin, orang kafir hari ni, no air, no makanan, no apa-apa, mereka akan dapat neraka saja. Jadi Allah SWT, jadi mereka ni minta ihsan dah, tapi mereka kenal ke macam mana pun mereka tak dapat nak tolong dah kan. Allah Ta'ala tak beri. Sekarang benda ni sebenarnya adalah milik Allah. Jadi sebelum daripada apa ni perkara-perkara ni berlaku, Allah Ta'ala gambarkan kepada kita kan, supaya kita ni sedar kan, sedar apa yang akan berlaku tu kan. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Quran ni kan, kita ingat, kita tergambar, Allah Ta'ala gambarkan betul-betul apa yang suasana akan berlaku tu kan. Supaya apa kan? Supaya kita ni insaf atas dunia ni, jangan insaf nanti, insaf selepas mati, no kan. Jadi ayat yang terakhir, ayat 51, apa ni, apa yang Allah Ta'ala sebut, kenapakah orang yang masuk neraka tu masuk neraka, kenapa mereka ni menjadi ahli neraka? Kita tengok dalam ayat ni, allazina takhazu, tengok kan, Allah Ta'ala tak berikan air, tak berikan ni, nak minta pun Allah Ta'ala tak beri. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni kafir, sebab tu mereka tak dapat. Kafir dengan apa yang diberikan atas dunia ni, mereka kafir. Allah Ta'ala kata sifat mereka ni, allazina takhazu dinahum lahwan wa la'iba. Yang pertama, mereka ini mengambil agama mereka ni, Islam lah, agama yang betul kan, lahwan wa la'iba. Lahwan ni kita kata permainan lah kan. Lahwan ni maknanya sia-sia, maknanya tak ada apa-apa kan. Maknanya agama ni mereka menjadikan sebagai perkara-perkara yang lahwan, hiburan, tak ada apa-apa kan. Tidak memberi efek kepada mereka. La'ban, dan juga permainan, macam orang main game lah kan. Orang main game tu bukan ada apa pun, bukan benda real pun, bermain kan, dia tak dapat apa-apa pun kan. Itu kalau main bola benda tu, itu riadah tu cerita lain kan. Tapi ni main maknanya satu permainan kan. Allah Ta'ala kata dunia ni Allah Ta'ala menjadikan agama ni macam permainan je kan, tak ada apa-apa. Bukannya agama ni satu benda yang besar yang akan merubahkan kita, tak kan. Itu hanyalah macam masa kosong, tak ada kerja kan, hobi dan sebagainya, gitu je kan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, gharrathumul hayatud dunya, mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka rasa kehidupan dunia inilah tak ada kehidupan lain dah, itulah saja yang kekal. Itulah masalah dia kan. Itu masalah yang kedua, itu sifat mereka yang kedua, sifat-sifat orang kafir. Allah Ta'ala kata apa? Falyaum ni, pada hari ni,
iaitu hari akhirat ni, sekarang hari ni. Nansahum kama nasu liqa'a yaumihim haza. Allah Ta'ala kata kami lupa mereka. Lupa sini bukan makna Allah Ta'ala tu lupa, tahu kan? Kami melupai maknanya, kami buat tak endah lah. Kamu nak minta apa-apa, nak minta air apa, nah, kamu kalau kita atas dunia ni kan, kalau manusia kan lupa, dia kenal kita tiba-tiba buat tak kenal kita pula, terseksa tak? Itu satu penyeksaan sebenarnya kan. Kama nasu liqa'a yaumihim haza, sebagaimana mereka ni kan lupa apa? Lupa dengan perjumpaan pada hari ini, iaitu pada akhirat. Mereka rasa akhirat tak ada apa, jadi tak apalah, hari akhirat nanti tak ada apa. Jadi kami tak herau lah kamu, sebagaimana mereka ni tak herau dengan hari akhirat ni, maka begitulah juga nanti Allah SWT tak akan menghiraukan mereka pada hari akhirat nanti. Dah kamu kata tak ada, sudah tak ada. Sekarang dah tak ada, sudah. Kenapa sibuk-sibuk nak minta air, kenapa sibuk-sibuk nak minta makanan dan sebagainya. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan Allah Taala kata mereka lupa kepada hari akhirat, dan mereka ini makanu bi ayatina yajhadun. Yajhadun maknanya menafikan. Mereka tu menafikan ayat-ayat kami. Atas dunia tolak sini. Jadi sekarang ni dah tak dapat. Jangan nak minta-minta lah kan. Jangan nak minta lah. Mereka nak minta pada Allah, tak boleh lah kan. Mereka minta kepada kawan mereka, mereka kenal, mereka nampak tu kan, tak tahulah cermin macam mana kan. Kita kata kalau atas dunia ni, kalau nampak ni cermin lah kan. Kita tak tahu, wallahu alam bisawab. Itu hanyalah imajinasi yang kita tak perlulah kan fikir-fikir, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan, dan mereka ni minta daripada ahli syurga, dan ahli syurga kata tak boleh. Bayangkan sakitnya kan apabila orang tak nak beri kepada kita kan, apabila kita sangat-sangat perlu pada masa tu kan. Setakat itulah saja insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita insya-Allah sedikit kefahaman, sedikit pengetahuan, sedikit keyakinan. Bukan sedikit keyakinan, sepenuhnya keyakinan insya-Allah kan. Keyakinan yang sebenarnya terhadap benda yang benar yang akan berlaku. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.